أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim ulama, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kesempatan, peluang untuk dapat sama-sama berhimpun, beriktikaf, insya-Allah berada dalam majlis halaqah ilmu. Kita akan membicarakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga majlis kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Yang ada kitab boleh buka muka surat 340 pada tajuk Komplot untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah bincangkan sebahagian daripada kisah ini ya, pada kuliah yang lepas, dan antara yang telah kita bicarakan pada tajuk ini, yang pertamanya komplot membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku kerana ada daripada kalangan ahli keluarga yang terbunuh, orang-orang Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy yang terbunuh di medan Badar itu, mereka ingin membalas dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlaku satu perbualan. Perbualan ni, tuan-tuan, iaitulah perbualan antara Umair bin Wahab Al-Jumahi dengan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah anak kepada Umayyah bin Khalaf, yang mana Umayyah bin Khalaf telah terbunuh di medan Badar dan dicampakkan bersama dengan mangsa-mangsa yang dibunuh di Badar itu, diperigi buta di Badar. Jadi satu penghinaan kepada pemimpin-pemimpin Quraisy, terutamanya Abu Jahal juga diletakkan di tempat yang sama. Jadi perbualan mereka ini berlaku di Kaabah, di Hijr Ismail di Kaabah. Jadi kata antara salah seorang daripada kalangan mereka ni sebut tentang mayat-mayat tu, mayat-mayat yang terbunuh ni, sehinggalah datang rasa marah Safwan bin Umayyah. Lantas Safwan pun berkata, demi Allah, ada baiknya kita masih hidup lagi selepas daripada mereka. Maknanya masih hidup untuk balas dendam di atas kematian mereka. Lalu Umair pun berkata, kamu benar, demi Allah, kalaulah bukan kerana aku ni ada hutang yang perlu dilunaskan, dan juga kerana aku ni ada tanggungan-tanggungan yang dibimbangi hilang tempat pergantungannya selepas ketiadaanku, nescaya akan kupacu kenderaanku pergi bunuh Muhammad. Kata Umair bin Umayyah dan Umair bin Wahab Al-Jumahi pada saat ketika itu, yang masih musuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sebab dia ada hutang, dia kata juga kerana dia ada tanggungan-tanggungan. Jadi ada rasa tanggungjawab. Kalau bukanlah kerana rasa tanggungjawab itu, nescaya akan kupacu kenderaanku ini pergi bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Safwan bin Umayyah, Safwan ni dia orang kaya, tuan-tuan. Dia banyak harta. Dia anak kepada Safwan, anak kepada Umayyah bin Khalaf. Bukan sekadar pemimpin Quraisy, tapi orang kaya daripada kalangan Quraisy. Dalam bab bayar hutang ni anytime, dia boleh settle. Bab bagi tanggungan boleh settle. Tapi dendam dia tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mesti darah dibayar dengan darah. Itu orang jahiliyah. Orang jahiliyah kalau bab bunuh-bunuh ni, tuan-tuan, dia tak habis. Kan, kalau yang ni bunuh sekian, ni anak ni balas dendam balik. Macam itulah, tidak berkesudahan. Maka kata Safwan bin Umayyah, aku sanggup menanggung hutangmu. Hutangmu beres, dan aku akan melunaskan bagi pihakmu. Manakala tanggunganmu
akan bersama dengan tanggunganku, atau aku akan menjaga mereka selagi mana aku masih hidup. Tawaran ini diberikan kepada Umair bin Wahab al-Jumahi. Setelah mana Umair bin Wahab al-Jumahi menyatakan bahawasanya dia sanggup bunuh Nabi, tapi sebab hutang dia. Jadi hutangnya itu dan juga tanggungannya itu sanggup dibereskan oleh Safwan bin Umayyah. Lalu Umair pun berkata, tolong rahsiakan rancangan kita ini. Safwan pun menjawab, baiklah. Jadi perbualan mereka ni tak ada siapa-siapa pun tahu. Bahkan termasuk daripada kalangan orang Mekah, orang Quraisy, tak ada seorang pun yang mengetahui akan bicara mereka di sisi Kaabah Al-Musharrafah. Kemudian Umair pun pergi menyediakan pedangnya. Lalu diasah pedang. Asahlah, siap standby. Asah pedang, bukan sekadar dia asah, ditaruh pula racun dekat pedang dia ni. Perbuatan ataupun apa yang dilakukan oleh Umair bin Wahab ni samalah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy saat mereka mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan persiapan macam tu juga. Umair bin Wahab al-Jumahi persiapan untuk bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diasah pedangnya dan ditaruh racun pada pedang tersebut. Kemudian dia pun pergi bertolak ke Madinah Al-Munawwarah. Dan sesampainya di Madinah Al-Munawwarah, ketika itu dia berada di pintu masjid, sedang menderungkan untanya. Dan seperti kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW ni banyak menghabiskan masa baginda sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Jadi peranan masjid ni sangat-sangat besar, tuan-tuan, dimainkan ataupun dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar tempat solat masjid. Bukan sekadar tempat solat berjemaah masjid tu. Solat jemaah tu sudah tentu-tentu itu nombor satu lah. Kalau bukan tempat solat jemaah, bukan masjid lah nama dia. Kalau tak boleh solat, hilanglah nama masjid tu. Nombor satu solat jemaah. Tapi bukan solat jemaah saja. Bahkan di situ juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan mesyuarat berkenaan tentang hal orang-orang Islam tu semua dekat masjid. Nabi SAW berada di Masjid Nabawi. Maka menderum, datang Umair bin Wahab al-Jumahi, dia menderumkan untanya. Tiba-tiba Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu terpandang ke arah wajahnya, ternampak Umair. Dia kata macam kenal, ni bukan orang Islam, bukan sahabat-sahabat yang bersama duduk di Madinah ni, dia orang Mekah, sahabat lama, kan? Orang Mekah, dulu sama-sama, masa jadi musuh Islam tu sama-sama. Tapi Umair bin Wahab al-Jumahi, dia datang tu, Sayyidina Umar perasan, nampak dia terpandang ke arahnya. Ketika itu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sedang bersama beberapa orang sahabat berbual-bual tentang kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka dalam peperangan Badar Al-Kubra. Ceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan sebut alhamdulillah. Menang, kita bila menang, bila diberikan sesuatu kejayaan, jangan lupa puji Allah. Jangan lupa kita ni pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasakan kemenangan tu bukan sebab kita, kerana bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mohon, kita pernah merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala datangkan pertolongan daripada sisinya. Jadi kemenangan Badar sememangnya menjadikan sahabat-sahabat ni makin tinggi iman dia,
makin banyak bicaranya tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Umar pun berkata, anjing ini musuh Allah. Katanya kepada Umair bin Wahab al-Jumahi, anjing ini musuh Allah. Umair tentunya ada niat buruk kedatangannya kemari, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Macam dah boleh baca-baca dah boleh nampak dah pada riak wajah. Ni yang Allah SWT anugerahkan. Memang niat dia, dengan dia datang tu dengan niat yang buruk, macam mana yang dirasakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bukan datang dengan niat baik, memang datang tu niat buruk. Niatnya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada niat yang buruk, melainkan itu yang paling buruk, nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Sayyidina Umar dia dapat merasakan sesuatu yang tidak baik pada Umair, tapi dia tak terus mengambil tindakan, walaupun dia boleh buat, melainkan dia pergi jumpa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketua situ, dia tak buat tindakan sendiri. Kalau boleh dia halau awal, halau terus, tak, jumpa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa beradabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Allah, ini dia seteru Allah, Umair yang datang sambil membawa pedangnya. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawakan dia masuk kepadaku. Kata Nabi SAW. Nabi SAW kata bagi dia masuk. Bukan Nabi SAW suruh halau, Nabi SAW suruh masuk. Ni musuh Allah ni, kan? Yang nampak pada riak wajahnya memang datang tu tujuan niat yang buruk, nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi SAW kata apa? Bawakan dia masuk kepadaku. Lalu Umair pun tampil dan disambut oleh Umar sambil menggalas tali pedangnya. Umar pun berkata kepada beberapa lelaki Ansar, masuklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk di sisinya, serta awasilah baginda sallallahu alaihi wasallam daripada si kotor ini, kerana dia ini tidak boleh dipercayai, kata Sayyidina Umar. Ini firasat lah tuan-tuan, firasat Sayyidina Umar. Dia boleh rasakan, kan, dia boleh rasakan sesuatu yang tidak baik itu ada pada Umair bin Wahab. Memang itu pun memang betul firasat Sayyidina Umar ni. Allah Taala campakkan rasa tu, rasa tak baik. Jadi Sayyidina Umar suruh sahabat-sahabat Ansar ni awasi duduk dengan Nabi, jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umair ni akan melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar pun membawanya masuk. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, ketika itu Umar sudah memegang tali pedangnya yang disangkut pada lehernya. Sayyidina Umar ni dah berjaga-jaga dah, pedang dah standby. Kan? Umair buat apa je, setiap. Tapi ni tetamu ni. tetamu Nabi, ibarat macam itulah tuan-tuan. Walaupun dia musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, hai Umar, Nabi sallallahu sebut kepada Sayyidina Umar, lepaskan pedangmu. Sayyidina Umar ni ada pedang standby dah. Kalau sesuatu yang tidak baik dilakukan pada Nabi, kan, dia siap dengan pedang. Tapi Nabi SAW kata kepada Sayyidina Umar, lepaskan pedang. Lepaskan pedang Sayyidina Umar. Dan kamu wahai Umair, kata Nabi SAW, marilah dekat denganku.
kata Rasul SAW, kamu mari sini. Kemudian Umair pun menghampiri baginda sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, selamat pagi. Kalau dalam bahasa Arab kurang lebih bunyinya sabahul khair. Kata Umair bin Wahab al-Jumahi, sabahul khair. Kalau orang Mesir kan, dia jawab sabahul ful. Ful ni kacang ful kan, orang Johor kan, dia sebut kacang pul. Tu asalnya Mesir tu, sebab mereka ni sarapan pagi dengan kacang pul. Jadi sabahul ful, pagi-pagi dengan ful, kacang ful. Itu kata-kata orang Arab. Sama juga orang kata sabahul khair, selamat pagi. Dia kata kat Nabi SAW, selamat pagi. Orang kita pun kadang-kadang ada juga good morning. Pagi-pagi bukan bagi salam dulu, morning dulu. Yang selamat itu morning, good morning. Yang selamat itu kepada morning, bukan doa kepada tuan punya badan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang lebih baik daripada ucapan kamu itu, hai Umair, yaitu dengan ucapan salam. Itu assalamualaikum. Ni ucapan salam ni hanya kepada orang-orang Islam, tuan-tuan. Kata Nabi SAW, ia adalah ucapan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam, assalamualaikum. Itu ucapan salam. Jadi orang Islam bukan good morning dulu, bukan sabahul khair dulu, bukan morning dulu. Morning bukan. Assalamualaikum kan. Yang jawab bagi salam hukumnya sunat. Jawab salam wajib. Tapi fa subhanallah, dalam bab ini kan, hukum sunat memberi salam pahalanya lebih besar daripada wajib menjawab salam. Subhanallah. Itu satu bab. Bagi salam sunat, jawab salam wajib, tapi pahala bagi salam tu walaupun hukumnya sunat lebih besar daripada jawab salam yang hukumnya wajib. Nabi SAW juga bersabda, afshus salam, sebarkan salam. Afshus salam an silul arham, sambungkan tali silaturrahim, at'imut ta'am, bagi makan, sallu bil lail wan nasu niyam, solat pada waktu malam dalam hal keadaan manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bi salam. Ucapan salam, selamat sejahtera ni hanya boleh disampaikan kepada orang Islam. Nabi SAW sebut ucapan ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak boleh bagi salam kepada orang bukan Islam, tuan-tuan. Salam ni hanya kepada orang Islam. Tuan-tuan tak boleh bagi salam kepada orang bukan Islam. Assalamualaikum. Kalau orang tu, orang bukan Islam tu nama Ah Chong, Assalamualaikum Ah Chong, tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Salam tu hanya kepada orang Islam. Doa selamat sejahtera. Dan kalau orang bukan Islam bagi salam kepada orang Islam, macam mana? Kan? Dia bagi salam, Assalamualaikum, apek bagi salam. Sekarang ni ada lah kan? Jadi nak jawab macam mana? Adakah kena jawab salam dia? Jawabnya wa'alaikum. Jawabnya wa'alaikum. Salam tak ada, cuma wa'alaikum. Baik. Sebab dia ada sejarah dia, orang Yahudi kan, dia suka main-main kalimah ni. Dia kata kat Nabi, assalamualaikum. Kan, dia buang salam tu, assamu. Orang Yahudi, semoga kematian buat kamu. Kan, doa jadi bunyi lain, sikit je lagi tapi jadi makna lain. Nabi sallallahu jawab waalaikum, dan juga ke atas kamu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa tujuanmu kemari hai Umair? Jawabnya, aku datang kerana tawanan ini yang berada di tanganmu, maka tolonglah layaninya dengan baik. Nabi SAW tanya apa tujuan dia datang. Dia kata sebab tawanan ni. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, mengapa engkau sangkutkan pedang di lehermu? Dia menjawab,
Adakah kita semua tidak perlu sedikit pun kepada pedang? Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, bercakap benarlah kepadaku, mengapa engkau kemari? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, kata Umair, aku tidak ada tujuan yang lain kecuali tujuan itu saja. Walaupun dalam hatinya memang ada tujuan yang lain, tapi yang disebut pada lidahnya adalah tujuan kerana tawanannya itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, bahkan engkau pernah duduk bersama Safwan bin Umayyah dalam hijir Kaabah. Subhanallah. Nabi SAW sebutkan kepada Umair, dia dengan Safwan bin Umayyah, bicaranya yang tidak ada orang lain di sisi mereka. Kata Nabi SAW, lalu kamu berdua menyebutkan tentang mayat-mayat Quraisy di Telaga Buruk itu. Kemudian engkau berkata, kalaulah tidak kerana aku ada hutang dan tanggungan yang perlu aku sara, nescaya akan ku keluar untuk membunuh Muhammad. Kemudian Safwan bin Umayyah sanggup menanggung hutangmu dan tanggunganmu dengan syarat kamu membunuh aku, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penghalang antaraku dan rancanganmu itu. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu, bukan sekadar pertemuan dia dua orang tu. Pertemuan tu memang rahsia betul, memang mereka berdua saja. Safwan rahsiakan, Umair pun rahsiakan, masing-masing simpan dalam hati. Dalam istilah orang Melayu sebut kan, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Dalam hati je tahu. Tapi benda dalam hati ni tuan-tuan kan, jangan ingat Allah SWT tak tahu. Kan, benda dalam hati jangan ingat Tuhan tak tahu. Ya Allah, Allah SWT ni ya'lamu innallaha alimum bidzatis sudur. Alimun, Allah SWT ni maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati. Manusia memang tak tahu. Manusia, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya sangat terbatas. Dia boleh nampak apa yang zahir, tapi benda yang dalam ni, apa yang dalam isi hati, dia tak tahu tuan-tuan, sikit pun tak tahu. Ya Allah, Subhanallah. Dan siapa yang mengkhabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain tidak bukan, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita duduk seorang kan, jangan ingat kan, Allah Ta'ala tak tahu kita buat apa. Sebab tu orang yang bertakwa ni, dia seorang-seorang pun dia takut kepada Allah. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaibi, dalam hal keadaan dia ghaib, dia duduk seorang-seorang, orang lain tak ada. Kadang-kadang orang depan orang dia tunjukkan baik dia, dia tunjukkan soleh dia, tapi seorang-seorang, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Tapi dia seorang-seorang pun tetap dia takut kepada Allah. Ni lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka keampunan dan juga ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, mendengarkan itu, Umair terus dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Terus mengucap dua kalimah syahadah. Umair bin Wahab al-Jumahi, dia mengucap terus. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu tentang peristiwa yang dia dan juga Safwan bin Umayyah, bicara mereka satu persatu disebut Nabi SAW. Terus dia mengucap di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami mendustakan kamu tentang berita-berita yang engkau bawa kepada kami daripada langit, serta wahyu yang diturunkan kepadamu. Sekarang urusan ini tidak disertai oleh sesiapa pun.
kecuali saya dan juga Safwan bin Umayyah. 2 orang aja. Tak ada siapa-siapa tahu. Melainkan kami saja 2 orang. Maka demi Allah, aku benar-benar yakin bahawa tidak ada yang memberitahumu tentang hal ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin benar dia. Yakin benar dia dalam peristiwa ni, yakin betul dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah untuk saya masuk Islam dan membawa saya dengan cara ini. Kemudian dia mengucapkan kalimah syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ajarilah saudara kamu ini tentang agamanya. Bila dia dah masuk Islam, Nabi SAW pesan kepada sahabat-sahabat ni, ajarkan dia, ni saudara, ajarilah saudara kamu ini. Bila orang masuk Islam, automatik dia jadi saudara kita, tuan-tuan. Automatik jadi saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman ini bersaudara. Nabi SAW sebut, bacakan Al-Quran kepadanya dan bebaskan untuknya tawanannya. Subhanallah. Itu peristiwa keislaman Umair bin Wahab Al-Jumahi, yang mana bicara dia dengan Safwan bin Umayyah di Hijr Kaabah, kan? Diketahui oleh Nabi SAW, tidak melainkan kerana ianya adalah merupakan khabar daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Jadi kita dekat Kaabah ni, tuan-tuan, doa tu mustajab. Doa kat Kaabah mustajab. Jangan ingat doa, kan, kita tidak didengar, mustajab. Apatah lagi doa di Hijr Ismail, doa dekat Hijr, kan? Tuan-tuan ada kesempatan masuk Hijr Ismail, ada kesempatan pergi Multazam, kan? Berdoalah, kan? Merayulah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia Allah Subhanahu wa ta'ala sami'ud du'a, maha mendengar doa. Semua itu adalah tempat-tempat mustajab doa, termasuk dalam peristiwa yang hebat ini. Sementara itu, Safwan bin Umayyah yang berada di Mekah, Safwan bin Umayyah ni, dia merasakan apa yang telah dilakukan, apa yang telah, kan, diusahakan rancangannya dengan Umair bin Wahab Al-Jumahi itu sesuatu yang akan berjaya. Tipu daya yang telah mereka rancang ini akan menemui kejayaan. Sebab ini rahsia, sangat rahsia. Dia hantar ada Umair. Dia dekat Mekah, dia kata apa? Dia bagi tahu kepada orang Mekah. Siap-siap dah bagi tahu. Dia tak tahu apa yang berlaku dekat Madinah, tapi dia dah bagi tahu dah bagi tahu siap. Dia kata kat orang Mekah apa? Terimalah berita gembira tentang satu kejutan yang akan sampai kepada kamu dalam beberapa hari lagi. Berita yang akan melupakan kamu kepada kenangan pahit di Badar. Kata Safwan bin Umayyah, dah khabarkan berita gembira. Konon-kononnya beberapa hari lagi kamu akan dapat berita gembira. Sebab rancangannya itu yang telah menghantar Umair bin Wahab Al-Jumahi untuk membunuh Nabi. Tinggal nak tunggu berita itulah. Apa beritanya? Iaitulah tentang kematian Rasulullah SAW. Dia sangkakan bahawasanya rancangan jahat dia itu berjaya. Lalu dia bagi tahu awal kepada orang Mekah, tunggu berita gembira. Dia sering bertanya rombongan dagang yang datang tentang Umair, sehingga kan ada seorang yang datang memberitahunya kepada dia, bagi tahu bahawasanya Umair telah memeluk agama Islam. Rupanya Umair pergi Madinah bukannya bunuh Nabi, rupa-rupanya masuk Islam pula, kan? Lain yang dirancang, lain yang suruh, lain pula yang berlaku kepada Umair bin Wahab Al-Jumahi radhiyallahu anhu. Lalu Safwan ni bila dapat tahu Umair masuk Islam, dia terus bersumpah.
Dia terus bersumpah tidak akan bertegur siapa selama-lamanya dengan Umair dan tidak akan memberikan sebarang bantuan kepadanya. Kemudian Umair pun pulang ke Mekah. Di Mekah dia memainkan peranannya, mengajak orang supaya memeluk agama Islam. Lalu ramailah manusia yang masuk Islam melalui dakwahnya Umair bin Wahab al-Jumahi radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah tuan-tuan, satu kisah yang hebat, kisah yang menceritakan tentang komplot membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ianya satu komplot yang digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui akan peristiwa bicaranya Safwan bin Umayyah dan juga Umair bin Wahab al-Jumahi di Hijr Ismail. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan pada malam ini menambahkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, kelemahan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.